Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan tengok dua subtopik. Okey, sepatutnya kamu lepas habis belajar bab 1, kamu akan masuk belajar bab 2 iaitu gerakan, saya rasa tajuk dia. Okey, tapi sebabkan dua subtopik awal, subtopik 2.1 dan subtopik 2.2 itu agak sukar untuk saya terangkan secara online macam ini. Jadi kita skip dua subtopik ini. Okay, dua subtopik ini kita akan masuk selepas buka sekolah. So kita masuk subtopik 2.3 gerakan jatuh bebas dan juga subtopik 2.8 berat. Okay, kenapa saya gabungkan dua-dua ni? Sebab dua-dua ini lebih kurang ada kaitan. Okay, so kita masuk subtopik 2.3 dahulu, iaitu gerakan jatuh bebas. Seperti biasa, sebelum kita masuk subtopik ini, kita tahu dululah apa benda yang kamu kena tahu selepas habis belajar subtopik 2.3. Okay, yang pertama adalah menjelaskan gerakan jatuh bebas dan kejutan graviti melalui contoh. Okay, kiranya dia bagi contoh, so kamu boleh terangkan apakah itu gerakan jatuh bebas. Okay, yang kedua, mengeksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti. Okay, untuk eksperimen ni kita tak dapat jalankan lah sebab kita kekurangan bahan. Okay, bahan apa yang kita kurang? Kita tengoklah, bukan bahan lah, lebih kepada radas. Okay, so nombor 3, menyelesaikan masalah melibatkan pecutan graviti bumi bagi objek yang jatuh bebas. So ini biasalah standard. Okay, so kita tengok ilmu yang sedia ada. So ilmu sedia ada yang kamu perlu ada adalah satu saja, iaitu definisi kuantiti vektor. Okay, apa itu definisi kuantiti vektor? Kuantiti fizik yang mempunyai magnitud dan arah. Okay, magnitud tu apa, arah tu apa? Okay, ingat balik contohnya kalau kita ambil apa kita panggil tu, halaju kereta misalnya. Okay, contohnya 30 km per jam ke arah kanan. So 35 km itu adalah magnitud, ke kanan itu adalah arah. Okay, macam itulah. Tapi biasanya dalam fizik kita jarang tulis halaju tu ke kanan ke kiri, dan kita ada simbol. Nanti kita tengoklah. Okay, sebab simbol tu kamu belajar dalam subtopik 2.1 ataupun 2.2. Okay, tapi sebabkan saya skip, so tak apalah, kita tengok dahulu gerakan jatuh bebas subtopik 2.3. Okay, so kamu tengok gambar ini, kenapa ada satu buah kelapa yang jatuh dari pokok kelapa. So gerakannya ke bawah lah. Okay, gerakannya ke bawah. So kita tengok apa yang nak terangkan melalui pokok kelapa ini. Okay, suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara ataupun geseran. Okay, gambar foto 2.2 menunjukkan sebiji buah kelapa yang jatuh dari pokok kelapa. Adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? So, so dia tanya kat sini lah, gambar foto 2.2 ni, adakah buah kelapa ini jatuh bebas? Okay, buah kelapa ini tidak jatuh bebas. Okay, kenapa tidak jatuh bebas? Kerana kamu tengok ni lah, persekitarannya kuning, dia masuk kuning pula, biru saja. So masuk kat sini, benda ni, pokok kelapa ni of course lah ada di atas bumi. So di mana? Di bumi ini ada udara. Jadi bila ada udara, jadi ianya bukan jatuh bebas. Kiranya kasih simple, kamu nak tahu yang jatuh bebas ni adalah dia perlu berada di dalam kawasan vacuum. Okay, apa itu vacuum? Kawasan yang tiada udara. Okay, masuk kat sini seperti apa yang petikan cakap tadi, objek yang hanya dijatuh disebabkan daya graviti saja. Okay, langsung tak ada udara dekat situ. Okay, maksudnya kat angkasa lepas itu adalah jatuh bebas. Okay, so saya harap kamu fahamlah kat sini apa itu jatuh bebas. Okay, jatuh yang disebabkan hanya tarikan graviti sahaja, tidak ada benda lain yang mempengaruhi dia punya kejatuhan itu. Okay, so kita tengok aktiviti 2.5. Okay, bola pimpon dan kertas A4. Jalankan aktiviti secara berpasangan. Pegang selai kertas di tangan kanan, sebiji bola pimpon di tangan kiri. Okay, lepaskan kedua bola pimpon dan pada masa yang dan ketinggian yang sama. Okay, maksudnya kertas A4 ni dan bola pimpon ni kamu lepaskan pada masa yang sama, pada ketinggian yang sama. Perhatikan pergerakan, lepas tu ulang langkah 2 dan hingga 4. Okay, dengan kertas yang direnjukkan menjadi berbola. Okey, perbincangan dia kata kat sini, tanya, mengapakah pada cubaan pertama kertas dan bola pimpong akan jatuh mengambil masa berbeza untuk tiba ke lantai? So
kamu tengok kertas A4. Kertas A4 ni dia walaupun macam ratakan dia punya ni bentuk satah. Okey. Luas permukaannya adalah besar, manakala bola pingpong dia berbentuk sfera. Jadi bila bentuk sfera dengan bentuk luas permukaan yang besar, ini luas permukaan besar, ini kiranya luas permukaan yang kecil lah. Jadi udara bila melalui kertas A4, so dia tak boleh tembuskan. Jadi apa yang berlaku pada dia akan menahan. Jadi sebab itulah kertas A4 ni akan sampai lebih lambat. Okay, maksudnya rintangan udara pada kertas A4 ni lebih tinggi berbanding bola pingpong. Kalau bola pingpong, saya lukis lah. Ini kertas misalnya. So udara akan naik ke atas, menyebabkan adanya rintangan udara. Ini kalau kertas A4 lah. Kalau bola, ini bola misalnya. So, apa jadi pada udara? Udara yang sini, dia bengkok. Masuk ke sini. Sini, dia bengkok. Lalu sini. Jadi, kat sini, terbengkok sangat pula. Maksudnya dekat sini. Kita boleh kata kat sini rintangan udaranya adalah rendah. Sebab udara senang je nak membelok masuk kat sini. Rintangan udaranya adalah tinggi sebab susah udara nak belok. Cantik belum belok melengkung. Ini tak boleh. Bukan tak boleh lah. Dia boleh pergi sini, ke sini macam tu. Tapi sekali lah, ini lebih susah berbanding dengan yang ini untuk udara melaluinya. Kemudian faham ya masuk kat sini. Untuk soalan nombor 2, kertas yang digunakan di langkah 2 dan langkah 5 ialah kertas yang sama. Mengapa kertas sebelum dan selepas dirunyamkan jatuh pada kadar yang berbeza? Kenapa? Kenapa ditanya kenapa kertas yang rata dan kertas yang tak konyok dengan kertas yang konyok, kenapa dia jatuh tak sama? Sebab apa? Sama saja dengan jawapan nombor 2. Sebab bila dah konyok, bentuk dia macam sfera sikit kan. Jadi udara senang nak melepasi. Udara senang nak lipas dia. Dia boleh belok saja macam tu. Manakala kalau bentuk rata ni dia tidak boleh. Explanation 1 dengan 2 tu lebih kurang sama saja. Kita tengok yang ni pula lah. Inilah explanation dia tadi. Dalam kehidupan harian kita akan melihat objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi dengan lebih cepat berbanding objek yang ringan. Hal ini disebabkan oleh daya lain seperti rintangan udara. Kan perhatikan rajah 2.37. So ini rajah 2.37. So ada bulu pelepah, ada bola logam. Jadi kat sini kamu boleh nampak lah yang apa kita panggil ni, bulu pelepah ni dia punya permukaan dia adalah lebih besar. Saya buat simbol lah kat sini. Permukaan dia adalah lebih besar berbanding dengan bola pingpong. Luas permukaan yang kena pada udara tu. Jadi kita tengok berdasarkan gambar raya ni, bola logam ni jatuh terlebih dahulu berbanding dengan bulu pelepah. Objek yang berlainan jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Ini merujuk kepada kamu apa tengok kat sini, rintangan udara tidak wujud. Rintangan udara tidak wujud. So apa maksud dia? Sekejap ya, saya highlight dulu. Eraser pula. Highlight mana dia? Kan ni. Jika rintangan udara tidak wujud. So nampak saja perkataan rintangan udara tidak wujud. So automatik. Ini adalah jatuh bebas. Ini adalah jatuh bebas. Dia sudah cerita tentang jatuh bebas. Keadaan ini akan berlaku dalam keadaan vacuum. Seperti saya cakap tadi. Telitikan rajah 2.38. Bulu pelepah dan bola logam dilepaskan dalam ruangan vacuum dan mencecah lantai pada masa yang sama. Gerakan jatuh bebas ini boleh ditonton dalam video aktiviti 2.4. Sebenarnya telah dijalankan dalam keadaan vacuum. Maksudnya ini bukan jatuh bebas. Rajah 2.37 ini bukan jatuh bebas. Manakala rajah 2.38 ini adalah jatuh bebas. Kenapa? Sebab dilakukan dalam keadaan vacuum. Tak kira lah bentuk macam tak kira dia berat ke dia ringan ke. Kalau dalam keadaan vacuum, kalau sama-sama jatuh pada ketinggian yang sama, kedua-dua objek itu akan jatuh kat darat pada masa yang sama. Disebabkan apa? Sebab dia jatuh bebas. Jatuh hanya disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti saja, di mana nilai tarikan graviti itu adalah malar. Itu sama saja nilai tarikan graviti kat bumi ni. Kita samalah, tapi sebenarnya kalau betul-betul sebenarnya adalah ada perbezaan sedikit. Pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya tarikan graviti dinamakan pecutan graviti atau nilai simbolnya adalah G kecil.
Nilai purata, kalau kamu jangan buat G besar, kalau buat G besar lain. G besar kamu jumpa dalam bab 3 nanti. G kecil. Nilai purata bagi pecutan graviti bumi ialah 9.81 meter per saat per saat. Ini nilai ini kamu kena hafal. Nilai ini pecutan graviti ini 9.81 meter per saat. Kamu kena hafal. Laju objek jatuh bebas. Laju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.8 meter per saat. Maksudnya kat sini, setiap satu saat, bila satu objek tu jatuh daripada satu ketinggian, setiap satu saat dia akan naik 9.8. Satu contohnya, saat yang pertama 9.8, saat yang kedua akan tambah lagi 9.8. Ni hal laju dia, bukannya pecutan dia ya, hal laju dia. Saat dalam medan graviti seragam berhampiran permukaan bumi. Apabila suatu objek jatuh dalam medan graviti dan rintangan udara diabaikan, objek itu dikatakan jatuh bebas. Ini saya cakap tadi lah. Untuk jatuh bebas mesti dalam keadaan vacuum, tiada udara. Objek itu hanya jatuh disebabkan oleh pecutan graviti sahaja. So saya harap setakat ini fahamlah, sebab tak susah. Apa yang kamu kena tahu kat sini adalah jatuh bebas mesti tak ada graviti. Apa-apa saja tidak mempengaruhi berat, bukan berat, jisim dia ke, bentuk ke, objek semua itu tidak mempengaruhi untuk jatuh bebas. Dan juga pecutan graviti adalah 9.81. Tak banyak benda lah kamu kena hafal untuk muka surat ini. Kita tengok slide seterusnya. Menentukan nilai pecutan graviti. Macam mana dapat nilai 9.81 yang saya suruh kamu hafal tadi tu? Kita buat eksperimen lah. Eksperimen 2.1. So, macam saya katakan tadi, kita tak boleh buat eksperimen ni sebab kita tak ada yang ni. Photogate ni. Ini kita nama photogate. Tujuan menentukan nilai pecutan graviti bumi. Sistem photogate dan pemasa elektronik melepas elektromagnet dan bekas untuk menangkap bola keluli yang dilepaskan. Bunyi canggih je depan-depan ni kan. Sistem photogate, pemasa elektronik, pelepas elektromagnet. So kamu bagi pelepas elektromagnet, so namanya pelepas, so boleh assume lah. Bola keluli tu kamu letak atas pelepas ini, dia kena dekat elektromagnet kan, maksudnya bila dia adalah magnet sementara, so dia boleh jadi magnet, boleh tak jadi magnet. Jadi bila dia tak jadi magnet, bola itu akan jatuh ke bawah lah. Di mana nanti photogate pertama dengan photogate kedua ni akan catat masa. Procedure. Imbas QR code atau dari laman sesawang. Mari aku baca. Nombor 2, susunan seperti radas di bawah ini. Nombor 3, letakkan photogate kedua pada jarak pemisahan 30 cm. So, photogate kedua 30 cm dari photogate pertama. So, jarak antara dua ini adalah 30 cm. So, nampak kat sini ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jarak pemisahan dari photogate pertama dengan photogate kedua ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pastikan bola keluli boleh jatuh melalui kedua photogate dalam bekas. Lepaskan bola keluli yang dipegang oleh pelepas elektromagnet. Catatkan masa yang diambil untuk bola keluli melalui photogate yang pertama T1 dan photogate yang kedua T2. So ini adalah pemboleh ubah masa ni. Ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas. Masa yang diambil untuk bola keluli melalui photogate yang pertama dan photogate yang kedua itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ulangi langkah 3 hingga 6 untuk jarak pemisahan 40 sampailah 70 cm. So seperti mana saya cakap hari tu dalam 1.2. Mesti ada 5 data. Nama. Mesti ada 5 data. Tak boleh ada 4 saja. Kata kamu buat 4 saja, so, maksudnya kamu salah lah. Kalau soalan suruh nanti kita 3 kamu amali kamu. Kalau kamu buat ada 4 saja data, maksudnya kamu salah. Mesti 5 data. Minimal 5 data. So itu keputusan dia, jadual dia. Kemudian kalau kita betul buat eksperimen, kita dapat nilai sini, betul kita kena kira lah pecutan graviti. So pecutan graviti kira dia bagi rumus G sama dengan 2H bagi T2 kuasa 2 tolak T1 kuasa
2. So, H itu adalah ketinggian dia. T2, T1 yang masa yang kita cari itulah. Okay, daripada nilai yang anda peroleh, hitungkan nilai puratanya. Okay, so daripada 5 nilai ni, so hitung nilai purata. Macam mana nilai purata? Semua G ini kamu tambahkan lepas tu bahagi 5. Kenapa bahagi 5? Sebab ada 5 data kat sini. Okay, nilai purata ni pun kamu tahu macam mana kira. Tidak akan diajar macam mana nak kira purata. Kamu kena tahu sendirilah. Okay, ini basic saja. Okey, apakah kesimpulan dapat dibuat daripada eksperimen ini? Okay, apa kesimpulannya? Kamu akan dapat nilai percikan graviti ini adalah hampir-hampir dengan 9.81. Okey, kalau kita kira, kamu akan dapat nilai yang hampir-hampir dengan 9.81. Okey. Boleh kat sini, kenapa dapat nilai 9.81? Sebab inilah percikan graviti dekat bumi. Around lebih kurang inilah, plus minus 9.81. Okey, jawapan kat sini, dia tak akan lari jauh sepatutnya. Kalau satu dapat 9, satu lagi kamu dapat 8, salah lah. Okey, salah. Kalau lah ini soalan eksperimen, sila repeat eksperimen sekali lagi. Okey. Jangan tinduk saja. Boleh kat sini ya. Okey, perbincangan. Bandingkan nilai purata G daripada eksperimen ini dengan nilai piawai G di khatulistiwa 9.78 meter per saat. Mengapakah terdapat perbezaan antara dua nilai tersebut? Okey, soalan nombor 1 ni ada jawapan dia dekat bawah. Nanti tengoklah. Nyata dan terangkan. Nombor 2. Nyata dan terangkan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki kejituan keputusan eksperimen ini. Okey, kalau dulu soalan kalau nampak langkah berjaga-jaga, saya suruh pelajar memang hafal satu benda lah. Okay, apa yang diorang kena hafal? Diorang kena hafal ayat ini. Okey, pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala nama alat pengukur kamu, nama alat pengukur untuk mengelakkan ralat parallax. Okey, saya ulang. Okey, saya ulang. Okey, saya ulang. Rumusnya, okey, pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala nama alat pengukur untuk mengelakkan ralat parallax. So, sebagai contoh, kalau kita tengok kat sini, kalau kamu nampak, okey, masa gerakan ini adalah yang kamu ukur, betul tak? So, bila kamu ukur, mesti ada alat. So, masa kita ukur pakai jam randik. Jadi, jawapannya untuk soalan nombor 2 ini, adalah pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala jam randik untuk mengelakkan ralat parallax. Okey, kamu hanya perlu tukar saja alat pengukur itu apa namanya. Okey. Okey, so saya harap kamu fahamlah. Okey, nombor seterusnya. Nilai percikan graviti G berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya nilai G di khatulistiwa ialah 9.78 meter per saat. Manakala nilai G di kutub bumi ialah 9.83 meter per saat. Ini kerana bumi bukannya berbentuk sfera yang sempurna. Bumi bentuk sfera, tapi macam kita tengoklah sekarang ada bukit, ada kedalaman ni, faham tak? Kat sini dia bukan bentuk sfera yang sempurna. Dia bukanlah macam orang kata yang apa mazhab apa bumi di bumi tu rata tu, itu jenis tak belajar. Jenis orang tak belajar. So, bumi ini bentuknya sfera, tapi dia bukan sfera yang cantik yang macam kamu tengok bola tu lah. Sfera yang cantik tu bukan. So, seperti mana kalau kamu tahu, tak ada bukit, ada gunung. Dia tak cantik macam, dia tak rata macam itu saja kedudukan bumi. Permukaan bumi ni. Itu puncanya lah. Ini adalah jawapan untuk soalan nombor 1 tadi. Rajah 2.40 menunjukkan bahawa jarak dari khatulistiwa ke pusat bumi lebih jauh daripada jarak daripada kutub ke pusat bumi. Oleh yang demikian, nilai G lebih kecil di khatulistiwa daripada di kutub bumi. Secara umumnya, nilai graviti di permukaan bumi digunakan dalam penghitungan atau pengiraan lah, ialah 9.81. So, sebab tu kamu kena hafal nilai ini, 9.81. Dia kata kat sini apa tadi? Jarak khatulistiwa di pusat bumi lebih jauh daripada jarak. Maksudnya kat sini, dia kata kat sini yang anak panah warna biru ini, jaraknya lebih jauh daripada yang warna purple ini. So, sebab itulah ini lebih tinggi, ini lebih rendah, betul lah. Kalau jarak ini dekat, maksudnya kutub utara ini lebih rapat dengan pusat bumi, maksudnya makin ke dalam.
bukan makin dalam lah, nanti kamu pening dengan bab 3. Okey, maksudnya makin kurang jejari ni, okey, makin tinggi graviti. Makin kurang jejari bumi, makin tinggi pecutan graviti. Okey, gambar ini adalah kecil saja. Bukan kecil, pendek. Okey, kamu tengok sini 6,372 lebih kecil daripada 6,372 lebih besar daripada 6,350. So bila dia lebih besar, jadi sebab itulah pecutan graviti ini adalah lebih kecil sebab dia jauh sikit daripada pusat bumi. Okey, slide seterusnya. Okey, penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. So ini adalah standard pembelajaran yang ketiga lah. Okay. Objek yang dilontar ke atas dan objek yang dilepaskan ke bawah mengalami pecutan graviti. So tak kira lah. Okay, kita ambil contoh kalau kamu lompat. Bila kamu lompat, kamu akan jatuh. So kamu lompat tu, kamu akan bergerak ke atas kan. Itu akan sebenarnya melibatkan tarikan graviti juga. Kamu jatuh pun sebenarnya melibatkan tarikan graviti. Kamu alami pecutan graviti itu pada diri kamu sendiri. Okay. Kalau kamu tak bergerak sekalipun, itu pun kamu sebenarnya alami pecutan graviti. Oleh itu, persamaan gerakan linear di bawah boleh diaplikasikan terhadap objek yang jatuh bebas. So, persamaan gerakan linear ini adalah sepatutnya kamu belajar dalam subtopik 2.1. Okay, tapi sebab kita skip, tak apalah. Okay, so ada 3 rumus. Actually ada 4 sebenarnya, tapi untuk kamu ni ada 3. 4 tu, yang keempat tu nanti kita tengok dalam subtopik 2.1. Okay, V sama dengan U tambah GT. S sama dengan UT tambah setengah GT kuasa 2. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GS. Okay. Okay, so V ini kamu kena hafal ya, saya sebut ya. V adalah hal laju awal. V adalah hal laju akhir. U ini adalah hal laju awal. G adalah pecutan graviti. T adalah masa. Okay. S ini adalah sesaran. Okay, saya ulang Okay, saya lupa nak tulis kat tepi ni. V adalah hal laju akhir, U adalah hal laju awal, G adalah pecutan graviti, T adalah masa, S adalah sesaran. Okay. Di mana V, U, G dengan S ini boleh jadi nilainya positif, boleh jadi nilainya negatif. Okay. T saja, masa saja tak ada positif. So, T, masa adalah kuantiti skala, bukan kuantiti vektor. V, U dengan G adalah VUGS adalah kuantiti vektor. Okey, kat sini ilmu sedia ada kamu kena ada tu. Dalam penyelesaian masalah, kita membuat andaian bahawa pergerakan ke atas sebagai pergerakan ke arah positif, pergerakan ke bawah sebagai pergerakan ke arah negatif. Macam Pak CY pada graf lah, atas tu positif, bawah itu negatif. So, apabila objek dilontarkan ke atas, so pergerakan ini adalah positif. Biasanya yang ini objek ke atas ke bawah ini biasanya dia merujuk kepada U atau V. So, kalau objek dia lontar ke atas, jadi U-nya adalah positif lah. Okay. Kalau objek ini turun ke bawah, dilepaskan ke bawah, so objek itu, U atau V itu, U atau V-nya, nilainya adalah negatif. Okay. Sama juga dengan sesaran. Sesaran ke atas positif, sesaran ke bawah negatif. Sesaran tu apa benda? Sesaran tu dia punya pejat ni lah. Dia daripada sini ke atas. So, itu adalah sesaran dia. Okay, lebih lanjut sesaran subtopik 2.1 nanti. Okey, kita tengok soalan dia. Amirah melontarkan sebiji bola ke atas secara menegak. So, bagi kat sini bola ke atas, so ke atas lah. So, ke atas kat sini kamu kena tahu U adalah positif. Tak cantik benda lah aku buat ni. Okay, U adalah positif. Okay, U adalah positif. Cara menegak dengan hal laju awal. So, hal laju awal ini U 10 meter per saat. Okay, hitungkan A. Masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. Okay, diminta tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu adalah S. So, kamu akan cari rumus yang ada U, ada S, okay, dan last sekali ada G. So, tengok rumus. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay. Ada satu maklumat lagi sebenarnya. Okay. Tinggi maksimum. Okay. Tinggi maksimum ini, okay, maksudnya dia merujuk pada apabila V
sama dengan kosong. Apa maksud dia kat sini? Okey. Bila kamu campak sesuatu objek ke atas, objek itu akan turun ke bawah, betul tak? Okey. So, bila kamu campak ke atas, dia naik ke atas. Lepas tu, bila dia nak jatuh tu sebenarnya, objek itu telah berhenti seketika. So, bila objek yang kamu lambung tu naik ke atas dan dia jatuh ke bawah. Jadi, masa dia berhenti itu adalah di mana dia sudah berada pada ketinggian yang maksimum. Jadi, bila dia kata tinggi maksimum, so automatik kamu kena ingat V sama dengan kosong. Laju akhir adalah sama dengan kosong. Okay, saya ulang. Okay, bila ada satu objek kamu campak ke atas, okay, objek itu akan jatuh ke bawah. Jadi, sebelum dia jatuh ke bawah, dia akan berhenti dalam masa yang sangat-sangat singkat. So, bila dia berhenti pada masa yang dia berhenti itulah, kita akan katakan objek itu berada pada ketinggian maksimum ataupun ketinggian paling tinggi lah. Okey, tapi biasanya soalan memakan ketinggian maksimum. Okey, dikatakan sini apakah rintangan udara. Okey, so tengok rumus apa yang ada U, ada S, ada G, ada B. Sorry, U and K ini tak ada. So ini bukanlah ini bukan, tak pakai. Soalan nombor 1 ada S, ada U. Okey, ada T juga. Okey, kalau tengok sini, rumus ini boleh pakai. Ini kita boleh pakai rumus nombor 2. Okey, ni V, U, 2, G, S. Okey, ada something je saya rasa salah kat sini. Itu kan masa, so dia nak T lah. Oh, tak ada V pun tak apa. Kamu tak pakai V pun tak ada masalah. Okey, tak pakai V pun tak ada masalah. V ni saya rasa mungkin pakai dekat soalan nombor B ni. Okey, dia pakai V kot. Okey, so kita guna rumus nombor 2. Okey, biasanya kalau kamu dapat soalan pengiraan macam ini, perkara pertama kamu kena buat macam ni. Keluarkan segala maklumat mak nenek yang dia bagi. So, laju awal U10, laju akhir pada ketinggian maksimal adalah V sama dengan kosong. Okey, pecutan sama dengan negatif 9.81. Okey. Oh, dia pakai rumus nombor 1 ya. Oh, S yang tak boleh cari. Ya. Sorry. Tak perasan. S ni yang tidak ada. Dia tak suruh cari tinggi maksimum. Okey, tak suruh cari tinggi maksimum. B baru suruh cari tinggi maksimum. So, dia pakai rumus nombor 1 lah. Padamlah, nanti kamu pening pula ada angka kat situ. Okey. Okey, so dia pakai rumus nombor 1. V sama U. Kat sini banyaknya sorry aku. Okey, laju akhir pada ketinggian maksimal adalah V sama 0 meter per saat. Okey, pecutan adalah 9.81, tapi nampak tak ada negatif kat sini. Okay. Kenapa negatif? Okay, macam ni lah ceritanya sebenarnya. Okay. Pecutan graviti sentiasa ke bawah. Dia tak boleh naik ke atas. Okay. Arah pecutan graviti sentiasa ke bawah. So, bila kamu lambung ke atas, okay, bila kamu lambung satu objek tu ke atas, penting ya. So, graviti macam saya kata sentiasa ke bawah. Okay. G. So, bila kamu campakkan suatu objek ke atas, okay, arahnya berlawanan. So, bila berlawanan, G kamu nanti, bila kamu gantikan, dia akan jadi negatif G. Okay, jika kamu buat satu objek tu jatuh ke bawah, so, arahnya adalah sama. So, bila arah sama, dia positif G. Okay, hati-hati positif dengan negatif G ni. Okay, sangat. Ni lah kalau kamu salah habis. Okay, so sebabkan objek ni lambung ke atas, jadi G adalah negatif sebab arah objek itu bergerak berlawanan dengan arah graviti. Okay, sebab itu letak di sini negatif 9.81. So, gantikan saja pindah-pindah, kamu dapat 1.02 saat. So, itu adalah masa. Okay, kemudian untuk soalan B kata tinggi maksimum. Dia minta tinggi maksimum. So, tinggi maksimum itu adalah S lah. So, cari rumus mana yang ada S. Okay, rumus ini ada S, rumus ini ada S. Okay, boleh tak pakai rumus ni? Pun boleh. Boleh pakai rumus ni? Pun boleh. Sebab semua maklumat sudah ada. Ya ke sudah ada? Sudah ada lah. Sebab T ni pun masanya pun sudah ada. Kamu dah kira. Okay, tapi biasanya kalau kita nak elak, sebab kita takut ini soalan ni, kita takut ini kamu salah. Jadi biasanya kita jangan ambil rumus yang ada berangkai lah. Okay,
So, sebab tu dah dan pilih soalan nombor 3. Okay. Pun sama ganti-ganti nanti kamu dapat jawab. Kamu dapat jawapan. Okay. Kalau tak percaya jawapan 51-0 ni. Okay. Kamu nak cek jawapan ni betul ke tidak? Cuba kamu kan ganti dalam rumus yang nombor 2. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Sepatutnya 5.10. Okay. Seterusnya. Okay. Ini adalah contoh nombor 2. Okay. Chan melepaskan sebiji batu dari satu tebing setinggi 10 meter. Okay. Melepaskan. Maksudnya bola itu jatuh ke bawah. So, bila bola itu jatuh ke bawah, nilai percutan graviti adalah positif. Okay. Setinggi 10 meter. Jadi, S adalah 10 meter. Okay. Kemudian kata A, masa untuk batu itu sampai ke tanah di bahagian bawah tebing. So, sampai ke tanah. Dia bagi tahu tak? Okey, masa untuk batu itu sampai ke tanah. So, maklumat yang kamu ada yang pertama adalah S. So, macam saya kata tadi, bila satu objek itu nak jatuh, dia akan berhenti seketika. Jadi kat sini, nilai U-nya adalah kosong. Dalam fizik ni kadang-kadang kalau ada nilai yang dia tak bagi tahu, maksudnya nilai itu adalah kosong biasanya dalam fizik. Okey. So, sebab ikut logik kamu bila kamu fikir, sebelum kamu jatuhkan satu objek itu bergerak tak? Takkan. Jadi sebab itulah U-nya adalah nilai positif. U-nya nilainya adalah kosong. Okey. So, kamu ada S, ada U, dia suruh cari T. Okey, G pun dah ada. G adalah okey, so tadi kita tengok cara lepas biji batu. Okey, ada sikit kata kesilapan saya juga sikit sini. Okey, pertama adalah kita tengok sini. Kalau kamu ingat lagi saya kata, kalau jatuh ke bawah, okey, kalau jatuh ke bawah, nilai U, V dengan S boleh jadi positif, boleh jadi negatif kan. Jadi saya lupa kat sini. Ini pun kena tak negatif. Kenapa sesaran kena negatif? Sebab dia ke bawah. Kalau dia ke atas, sesaran adalah positif. Okey. Kemudian pula, okay, G ni tadi. Okay, ini pun saya silap juga tadi. Lama sangat saya tak ajar benda ni. Okay. So, G ini, kalau kamu tengok sini, nilainya adalah negatif kan. Jadi, kenapa G ni, kat sini pun nilainya adalah negatif. Okay, disebabkan adalah Okay, nilai G tu adalah negatif. Kenapa nilai negatif? Di mana negatif yang kali ini, okay, dia merujuk kepada arah percutan arah dia lah, arah gerakannya. So, arah gerakannya ke bawah. Jadi, sebab itu G ini adalah negatif. Dan tadi sebelum itu, okay, dia ke atas. Tapi, kalau kamu ingat balik, kalau kamu sembah suatu objek naik ke atas, apa jadi pada percutan dia kan? Apa jadi pada percutan tu? Apa jadi pada objek tu? Adakah dia makin laju atau makin perlahan? Okay, dia akan jadi makin perlahan. So, sebab itu dia negatif. Okay, sebab ada satu topik 2.1 nanti kamu akan belajar. Kalau kamu dapat percutan itu negatif, maksudnya objek itu akan bergerak makin perlahan. Okay, yang ini, okay, nilainya negatif juga. Kenapa negatif? Sebab arah dia ke bawah. Okay, senang cerita. Kalau soalan ini, okay, kalau soalan jatuh bebas ni, kalau dia bagi nilai G, G ini mesti diganti dengan negatif. Okay, so ada S, ada kita sambung ya, ada S, ada U, ada T, ada G. Okay, so kita pakai rumus. Kalau kamu ingat lagi, ini rumus yang nombor 2 tadi lah. Ini rumus nombor 2 tadi. So, gantikan semua. Negatif 10, okay, kosong. U adalah kosong. T tak tahu, setengah negatif 9.81. T kuasa 2. So, ganti. So, kamu akan dapat macam ni lah. T sama dengan mana dapat plus minus ni, mana dapat plus minus datang daripada punca kuasa ni tadi. Okey, punca kuasa 2, kalau kamu belajar sebenarnya, bila satu benda tu kamu punca kuasa 2 kan, sebenarnya kamu dapat 2 nilai. Okey, di mana nilai magnitudenya sama tapi satu positif, satu negatif. Okey, sebab itu ada plus minus kat sini. So, bila letak kat sini plus minus, so kita akan dapat kat sini satu, kamu akan dapat 2 jawapan sebenarnya. Okay, dekat T ni, negatif 1.43 dengan positif 1.43. So, kamu dapat 2 jawapan. Okay, so kamu aplikasi yang kamu kena pilih. Nak T sama dengan 1.43 ke ataupun T sama dengan negatif 1.43. So, okay, sini kamu kena tahu logiknya kuantiti
vektor dengan kuantiti skala. So, untuk masa, disebabkan dia adalah kuantiti skala, jadi dia tidak ada arah. Jadi, bila tidak ada arah, dia tak boleh nilai negatif. So, itu logik kamu lah. Masa. Adakah kamu kira masa dalam saat nilainya negatif? Pakai jam randik? Tak ada kan? Okay. Masa nilainya adalah bukan nilai. Masa sentiasa positif. Sebab itulah kat sini kata T negatif 1.43 tidak diambil kira sebab tidak wujud. Masa tidak boleh wujud dengan ada negatif. Okay. Okay, B. B sesuai hal laju batu sebelum menyentuh tanah. Maksudnya, betul-betul sikit lagi dia sentuh tanah tu kan. Berapa hal laju dia tu suruh kira. So, hal laju dia bukan kosong lah. Okay. Hal laju dia bukan kosong seperti yang tadi. Seperti yang sebelum ini, yang bila lontar ke atas, V sama dengan kosong kan. Sebab bila V tinggi maksimum, dia akan berhenti sekejap. Okay. Manakala yang ni, dia betul-betul sebelum cecah tanah. Okay. Berapa nilainya. So, dia gunakan dia cari V lah. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GS. Okay. So, semua maklumat dah ada. So, macam tadi juga, punca kuasa, bila punca kuasa kan kena ada plus, minus. Okay. Actually, yang ini pun kamu boleh pakai rumus yang ini, rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga. Kamu boleh cari V ni juga, hal laju ni juga dengan pakai rumus yang pertama tadi, V sama dengan U tambah GS pun kamu akan dapat nilai yang betul, yang nilai yang betul lah, yang nilai yang sama sepatutnya dengan jawapan. So, kat sini, okay, ini saya nak explain tentang kuantiti vektor ni. Okay, so bila kamu dapat plus minus, kamu punca kuasa kamu dapat plus minus tu. Plus minus, jawapan kamu ada dua. Satu adalah positif 14 meter per saat, satu lagi jawapan negatif 14 meter per saat. So, soalan jawapan dalam contoh ini, dia pilih negatif. So, kenapa dia pilih negatif? Kenapa dia buang positif? Sebab objek ini jatuh ke bawah. Okay, tadi kita ada bincang dalam slide sebelum ni, kalau objek itu turun ke bawah, UV dengan S nilainya adalah negatif. Okay, so sebab itu jawapan positif tak diterima. Sebab kalau positif ni merujuk pada objek itu dilontar ke atas. Okay, jadi salah lah. So, automatik V sama dengan positif ni salah. So, kita kena ambil jawapan V sama dengan negatif 14.0 meter per saat. Okay, so latihan formatif ini, okay, sila buat dan saya akan kutip bila sekolah dah buka nantilah. Okay, buat dahulu. Ada masalah tanya saya WhatsApp, okay, salin soalan dan juga tunjuk jalan kerja kamu. Kalau ada jalan kerja lah dan jawapan kamu. Okay, salin dalam kertas kajang. Okay, kita masuk satu topik yang seterusnya. Okay, satu topik 2.8 berat. Okay, seperti biasa, sebelum nak tengok kita nak belajar satu topik 2.8 berat, okay, kita akan tahu standard pembelajarannya lah. So, yang pertama, satu saja menyatakan berat sebagai daya graviti yang bertindak ke atas satu objek ataupun rumusnya sama adalah W besar sama dengan mg. Okay, W besar ini adalah berat, weight, kuranglah. M ini adalah jisim, mass. Okay, G ini adalah percikan graviti, itu gravitational acceleration. Okay, so ilmu sedia ada. Okay, so kamu kan tahu rumus hukum Newton yang kedua, iaitu F sama dengan ma. Ini kamu tak belajar lagi lah. Okay, tapi saya just nak inform kamu lah. Okay, F sama dengan ma, di mana sebenarnya F sama dengan ma ada kaitan dengan W sama dengan mg. Nanti tengok apa kaitannya. Okay, dan nilai percikan graviti yang saya suruh kamu hafal tadi 9.81 meter per saat. Okay, so 2.8 berat. Darjah 2.11 menunjukkan seorang atlet acara angkat berat menjual. Mesti saya dengar perkataan ni. Menjual barbel. Barbel dalam bahasa Melayu barbel juga lah. Okay, daya tarikan graviti bumi yang bertindak ke atas barbel itu menyumbang kepada berat barbel tersebut. Berat barbel menyebabkan atlet itu merasa sukar untuk mengangkatnya. Okay, barbel itu akan jatuh ke lantai dengan suatu kejutan apabila atlet itu melepaskannya. Menurut hukum gerakan Newton kedua, okay, F sama dengan ma. So, ditukarkan F ini ditukarkan kepada W. Okay, M tu M lah. A itu adalah G, gravity. Kenapa A itu adalah G? Sebab kamu jatuhkan dia ke bawah. Okay, so kamu lepaskan dia ke bawah. So, terhasillah rumus W sama dengan mg. Okay, rumus ini kamu kena hafal. Okay, simple saja rumus ni. Daya graviti yang bertindak ke atas barbel ialah beratnya W. Okay, percikan barbel itu ialah percikan graviti sebab jatuh ke bawah. So, apa itu berat? So, berat ialah kuantiti vektor yang bertindak ke arah pusat bumi. So, ini definisi bagi berat. Kamu kena hafal. Okay. Kalau rasa susah sangat nak hafal ni, kamu nak hafal yang ni pun tak apa. Sebagai
adalah daya graviti yang bertindak ke atas satu objek pun betul juga jawapannya. Okey. Unit bagi berat adalah Newton, unit bagi jisim adalah kilogram. So ini perbezaan berat dengan jisim lah. Okey, ini adalah perbezaan berat dengan jisim. Okey. Tak sama, berat adalah kuantiti vektor, jisim adalah kuantiti skalar. Unit berat adalah Newton, unit jisim adalah kilogram. Definisi berat ialah kuantiti vektor yang bertindak ke arah pusat objek. Definisi jisim adalah kuantiti jirim dalam objek. So tak sama kat situ. Okey. Kamu jangan samakan berat dengan jisim. Okey. Memang dalam real life kita akan cakap, orang akan tanya kita berat kita berapa. So kita jawablah 75 kg misalnya. Okey. Orang tak akan tanya kamu jisim kamu berapa. Okey. So yang luar tu luar, tapi dalam kelas fizik berat tu berat. Yang inilah berat. Okey. Jisim itu berat. Berat dan jisim bukan dua benda yang sama. Okey. Kat luar sana kamu nak perhatikan sama, saya tak ada masalah. Dalam kelas saya, berat tu berat, jisim tu jisim. Dua benda berbeza. Okay? So kat sini dia tunjukkan unit bagi G. Okay? W sama dengan mg. So G sama dengan W bagi M. So W ini unit berat adalah Newton, M adalah kilogram. Jadi dapatlah Newton per kilogram. So ini adalah unit lain bagi percikan graviti. Okay? Tapi kamu jangan risau, nilainya masih sama, iaitu 9.81. Kiranya 9.81 meter per saat 9.81 meter per saat adalah sama dengan 9.81 Newton per kilogram. Okay. Kuantiti fizik G dengan unit Newton per kilogram ialah kekuatan medan graviti. Okay. Bila kita pakai unit Newton per kilogram, kita akan cakap ini adalah kekuatan medan graviti. Okay. Kekuatan medan graviti G adalah daya yang bertindak pada unit jisim disebabkan oleh tarikan graviti. Bagi objek di permukaan bumi, kekuatan medan graviti adalah 9.81. Macam pernah nampak kan yang kat sini. Kita dah belajar. Iaitu setiap kilogram jisim akan mengalami daya graviti 9.81 Newton. Okay, bolehkah anda menghitung berat anda di permukaan bumi? So, macam mana kamu nak hitung berat kamu di permukaan bumi? Guna rumus W sama dengan mg. W sama dengan mg. W adalah nilai yang kamu nak cari. M itu jisim kamu. Contoh, kalau jisim kamu 50, so 50 darab 9.81. So dapatlah berat kamu berapa ratus, 500 lebih saya rasa. Okey, 500 lebih ke? 500 lebih adalah 500 lebih kamu dapatlah dengan kalkulator kamu. Itu adalah contoh paling senang dia boleh tanya. Okey, so kat sini kamu kena hati dia macam sama tapi tak macam sama. Kalau dia bagi unit Newton per kilogram, dia lebih merujuk kepada medan graviti. Kalau dia bagi unit meter per saat, dia lebih merujuk kepada percutan graviti. Okey. Gambar foto 2.12 menunjukkan sebuah angkasawan yang memakai suit angkasawan semasa meneroka bumi. Bulan. Angkasawan berasa sukar untuk berjalan di atas permukaan bumi berbanding permukaan bulan. Mengapakah ini berlaku? Okey. Mengapakah ini berlaku? So ini adalah homework yang kamu kena hantar pada saya. Okey, kamu kena jawab ni. Okey. Latihan tadi tu kamu tak perlu hantar, kita bincang nanti. Okey. Yang ini kamu kena hantar. Okey, angkasawan berasa sukar untuk permukaan bumi berbanding dengan bulan. Mengapakah keadaan ini berlaku? Jadi, hantar kepada saya dalam bentuk WhatsApp saja. Kamu tak perlukan kertas. Okey. Kamu hanya perlu salin balik soalan ini. Okey, salin balik soalan ini. Kemudian apa kamu kena buat? Salin balik soalan ini, kemudian kamu jawab, kamu terus send kepada WhatsApp saya secara peribadi lah. WhatsApp kepada saya secara peribadi. So ini homework kamu. So kamu hantar ini, saya assume kamu buatlah latihan. Tapi latihan yang saya bagi tadi pun kamu kena siapkan jugalah. Saya akan semak selepas buka sekolah nanti. Okay, so ini homework kamu lah. Okay, lain sikit cara saya buat untuk kali ni daripada yang sebelum ini. Okay, so kat sini kita tengok jisim sud angkasawan di bumi ialah 81.5 kg. Okay, so berat di bumi adalah 800 berat. Inilah berat sud tu adalah 800.99 Newton. So ini adalah berat dia. Okay, manakala kekuatan di medan graviti di bulan ialah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. Jadi 1/6 darab dengan 80. Mata tangan ini diambil ini berat ini tadi. Okay, berat sud di bumi tadi. So didarabkan dapat 133.50 Newton. Okay, itu dia punya jawapan lah. Tapi untuk soalan yang tadi tu saya tak nak jawapan ni. Okay, saya tak nak jawapan. Ini jawapan kamu mesti dalam bentuk ayat.
Macam mana kamu nak buat? Terpulang kepada kamu. Okay. So, ni tak payah nak tengok. Okay. So, latihan formatif 2.8 ni pun sama. Tapi saya nak kamu buat soalan 2.3 tu jawab semua. Soalan untuk 2.8 ini saya nak kamu buat nombor 2. Okay, buat soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dan soalan nombor 4. Itu saja. Okay, soalan nombor 2 dengan soalan nombor 4. Soalan subtopik 2.3 tadi buat semua. Okay, latihan formatif 2.8 buat soalan nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Okay, yang ini soalan nombor 2 ini buat dalam bentuk jadual lah. Pun sama macam tadi, tak payah hantar. Nanti saya semak buka sekolah, nanti saya akan semak. Okay, so itu saja untuk hari ini. So, saya harap siapa yang tengok video ni dari mula sampai akhir, okay, kamu jumpalah soalan yang saya suruh kamu submit kepada saya. Okay, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.